setelah saya bekerja dengan SNP Corp sebagai pakar dan dengan Teraju Jabatan Perdana Menteri sebagai pakar, saya sedar syarikat-syarikat yang saya dah lawati hampir 100% tidak memahami konsep logistik. So bila tak memahami konsep logistik, kita buang duit. Semua bisnes di dalam dunia ni sekurang-kurangnya 62% dipegang oleh logistik. Perbelanjaan kita 62% pergi kepada logistik. Kat mana kita nak simpan barang? Berapa banyak harga kos penghantaran? Berapa banyak harga kos pengedaran? Berapa banyak kos pembelian? So 62% adalah benda yang kita terpaksa belanja untuk dapatkan profit. Kalau kita reti, kita ada ilmu dan kita fokus terhadap logistik, 62% tu kalau kita kemas kini, kita boleh turunkan dalam masa 1 tahun kepada hanya 42%. Dia ada 6P yang akan saya kongsi. Jadi kalau kita turunkan kepada 42%, kalau kita punya modal pusingan katalah 100,000, kita dah kurangkan 20,000, 20% dengan cara pengemaskinian. Jadi bila kita dah kurangkan 20,000, ia menjadi kita punya liquid ratio, aliran tunai. Jadi kalau kita nak masuk persaingan dengan harga yang lebih kompetitif, kita dah tak ada masalah, oleh kerana kita dah kurangkan kos. Tetapi kalau kita tak prihatin, kita tak kisah, kita ambil peduli, hal logistik kita beri kepada syarikat logistik, hal logistik kita beri kepada orang-orang yang tahu, yang sentiasa akan menipu kita. Jadi kalau kita prihatin, kita mula mengurus dan mengawal logistik sendiri, maka kita dapat balik pulangan itu. Bukan itu saja, kita akan mengenal cara nak mengurus bisnes. Yang pertama adalah perancangan. Kita mesti tahu apa bisnes yang kita nak buat, sejauh mana, seluas mana, apa keupayaan kita. Yang kedua adalah pemasaran. Kita boleh fikir, kita nak jual sampai ke utara Malaysia ataupun sampai ke Sabah dan Sarawak. Kalau kita punya logistik dan perkiraan tak betul, kita akan kehilangan wang hanya dengan harga logistik. Kita terlalu gairah nak dapatkan sales, kita lupa tentang kos logistik. Kita buat kita punya marketing, kita dapat jualan, tiba-tiba kita tertampar dengan kos logistik. Yang ketiga adalah pembelian. Banyak mana kita nak beli? Banyak mana kita nak stok? Apakah terma? Bolehkah kita guna terma? Patutkah kita pakai tunai? Di mana kita beli? Dengan siapa kita beli? Siapa lagi rakan-rakan yang menjual barang yang sama? Kenapa kita nak terokai sendirian? Apakah market research yang kita buat? Itu P yang ketiga. P yang keempat, penginventorian. Banyak mana kita nak simpan? Di mana kita nak simpan? Bagaimanakah kita punya integriti? Bagaimanakah kita punya rekod? Sistem penerimaan barang, penyimpanan barang, quality. Kita nak cek supaya bila kita keluarkan, kita hantar atau kita jual atau kita buat, quality dia sentiasa maintain, terjamin. Kelima, pengedaran. Pengedaran sistem macam mana? Adakah orang yang mengedar untuk kita akan memberi arahan kepada kita, ini cara yang seharusnya, ini pengangkutan yang perlu kita guna. Kalau nak ke Sabah dan Sarawak, ini harus awak ikuti. Adakah kita tak ada pilihan sebagai orang yang membayar duit? Kita tak akan ada pilihan kalau kita tak ada ilmu. Kita tak akan ada ilmu kalau kita tak prihatin. Dan keenam adalah pentadbiran logistik. Kita hanya boleh berjaya dalam bisnes, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan mentadbir logistik. Ingat saya kata, 62% daripada kos keseluruhan bisnes, duit tuan-tuan, kalau 1,000, RM620. Kalau 100,000, RM62,000. Kalau 1 juta,
RM620. Kalau 10 juta, 6.2 million akan dipegang oleh logistik. Jadi kalau benda tu dipegang oleh logistik, kalau kita tak nak prihatin, dia akan cair, dia akan hilang. Jadi lagi satu, kita punya konsep nak cari pakar-pakar logistik untuk membantu kita. So kita baru mula bisnes, apa kita buat? Cari yang paling murah. Bila kita cari yang paling murah, semua orang cari yang paling murah. Dia akan ada, kalau orang lain ada 200-300 customer, dia akan ada 2-3 ribu customer. Jadi kalau kita ada masalah, kita terpaksa queue up dengan 2-3 ribu customer yang lain. So saya tengok beberapa syarikat yang saya lawati, bila kita ada sedikit itu. Bila saya lawati, kalau dia ada masalah, umpamanya dengan custom, kalau kita tak ada keprihatinan, semua barang kita bayar cukai. Walau kadang-kadang kita beli mesin parts, kalau kita tahu dia punya kod, kita dapat pelepasan cukai. So kita minta bantuan dari syarikat logistik, dia nak mengenalkan, dia kata kita bayar cukai. So syarikat terus bayar cukai kerana kita tak ada ini. So perkongsian saya sama ada IKEA Asia Pacific ataupun IKEA seluruh dunia 28 bilion euro at any one time, konsep dia hanya sama. 6P itu harus dilaksanakan. Mesti ada perancangan. Kita kena tahu keupayaan, kebolehan dan tenaga yang kita ada sejauh mana. Memang seronok bisnes, tetapi kita kena lihat pada kemampuan. Kedua, pemasaran. Kemana kita nak pergi, kena ingat apakah impact logistik, kerana dia pegang 60%. Dan proses pembelian, di mana, daripada siapa, dan cara pembelian. Penginventorian, banyak mana kita nak simpan, kat mana kita nak simpan, sejauh mana kita nak buat penyimpanan, penjeraan, penggunaan semula, dan pengedaran. Itu pun lagi satu kos. Dan akhir sekali pentadbiran. Pentadbiran mesti cekap. Kita kena tahu banyak mana wang keluar, wang masuk untuk beli bahan. Jadi kalau kita boleh rangkumi ini semua, maka bisnes kita akan sentiasa lengkap. Kita boleh tengok kepada sejarah, kita boleh tengok kepada historical data. Apakah proses pembelian kita pada tahun 2011? Apakah peningkatan kita pada tahun 2012? Apakah perancangan kita pada 2013? Dan apakah postulation kita untuk 2014? Apakah kesalahan-kesalahan yang telah kita laksanakan di dalam 6P tentang perancangan? Kat mana kelemahan perancangan kita tentang pemasaran? Adakah kita membuat pemasaran tak mengikut keprihatinan logistik? Pembelian kita, cara membeli daripada sumber-sumber yang tak begitu sihat ataupun tak begitu utuh. So bila kita dah ada 6P ke mana saja, sama ada kita nak buat online business, kadang-kadang online business pun saya dapati ada yang cuba-cuba untuk simpan stok, okay? Economic order quantity, okay? Beli barang untuk simpan, mudah untuk dijual. And then kita ada juga pengenalan oleh sahabat-sahabat kita tentang buying in China without going to China, ataupun dengan one yang buying in a new location in China. Okay? Saya duduk China banyak tahun. Okay? So be careful. Itu tadi. Dan saya be careful. Walaupun everybody is doing business, cuma kita kena take steps in strides. Jangan sentiasa fokus kepada benda yang murah. Okay? Fokus kepada benda yang boleh sustain. Sustainability is the road for success. Oleh kerana kalau kita dah tertipu, memang pedih. Right? Saya dah tahu banyak kes di mana bila kita get excited, kita order 2-3 kontainer yang datang benda yang bukan yang kita minta, ataupun kualiti yang bukan yang kita minta. Cuma proses dagangan dengan negara itu, bila dah sampai di sini, memang kita tak boleh buat apa. Ini menangis saya dengan darah pun tak boleh. So pesanan saya tuan-tuan dan puan-puan,
logistik. Dia tak rumit. Cuma sedih lagi saya sekali lagi tekankan, kebanyakan syarikat kita tak ambil peduli oleh kerana dia rasa logistik ni apa kan? Lori ke, shipping ke? No, logistik entails everything. Dia start dari perancangan kepada pemasaran, kepada procurement, kepada market research, kepada penyimpanan, penerimaan, pengeluaran, pengedaran dan semua tak jelas. So it is very important. Dia pegang 62% daripada setiap kos yang kita guna untuk bisnes. Alright? So itulah perkongsian yang boleh saya beri kepada tuan-tuan dan puan-puan minat dalam bisnes dan minat nak perkembangkan bisnes. Fahamilah, bila guna konsep logistik, sentiasa akan berada di dalam kerangka, dalam framework, dalam struktur yang well-defined. So you boleh jadi big boss, boleh jadi CEO, okay? Cuma you kena ada radar screen yang boleh kontrol di manakah aliran logistik itu. You kena buat keputusan apakah dasar perancangan. You kena buat keputusan apakah keupayaan pemasaran. You kena buat keputusan apakah keupayaan pembelian yang ada, keupayaan penyimpanan barang, keupayaan peredaran dan pentadbiran satu bisnes. Bila you dah berjaya merangkumi semua dalam satu radar screen, then you boleh ada pembantu-pembantu yang tertentu. Cuma you kena ambil tahu tentang keseluruhan 6 aspek. Alright? So itu saja perkongsian saya.